Orang Shanghai ni dah pandai makan makanan Malaysia lah. Inilah kerja aku dekat Shanghai, mempromosikan makanan Malaysia. Bukan buka restoran sahaja dekat sini ya, tapi aku cuba bagi dorang tahu makanan Malaysia tu macam mana. Korang tengok aku buat macam mana, ada daging rendang, nasi lemak, semua aku akan promosikan dekat dorang. Dan tak lupa juga kita dekat Malaysia kaya dengan kuih-kuih yang sedap pun aku buat, aku bagi dorang rasa. Korang boleh tengok kuih lapis ada, kuih koci ada, Sri Muka ada, macam-macam lah. Aku akan cuba buat yang terbaik untuk Malaysia, Alhamdulillah. Dan yang paling penting, kita kena rajin. Walaupun kita gagal dalam pelajaran, tak semestinya kita gagal dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, selagi korang usaha, mesti korang akan berjaya. Percayalah. Assalamualaikum dan salam kenyang kepada semua warga perut lapar. Selamat datang ke TV Rosak Studio, channel yang bukan sahaja rosak TV dia, tapi kadang-kadang rosak juga jadual makan. Hari ini kita nak bincang satu topik sangat sensitif. 5 makanan Malaysia paling sedap di dunia. Amaran keras. Tonton video Rija baca skrip ini jangan waktu lapar, kerana risiko air liur menitis adalah sangat tinggi. Kalau perut berbunyi kruk, itu tanda video berjaya. Jom kita mula dari tempat kelima, sebab yang paling sedap kita simpan last. Macam gaji hujung bulan, tunggu lama tapi berbaloi. Sebelum mula, jom kita berpantun dulu. Anak kucing bermain tali, tali putus jatuh ke riba. Kalau perut sudah menyanyi, semua makanan nampak diva. Tempat kelima, nasi kerabu. Nasi kerabu ialah makanan yang pertama kali orang tengok, mesti akan cakap, kenapa nasi ni biru? Ada yang sangka nasi ni edit guna filter, ada juga yang sangka nasi ni datang dari planet lain. Hakikatnya, warna biru nasi kerabu ni datang dari bunga telang. Bunga yang nampak comel, lembut, sopan, tapi bila masuk nasi terus jadi legenda. Keunikan nasi kerabu bukan sekadar warna. Dia datang bersama ulam-ulaman yang banyak, sampai rasa macam makan satu kebun. Ada kacang panjang, taugeh, daun kesum, selom, timun dan macam-macam lagi. Orang yang tak biasa makan ulam pun, sekali makan nasi kerabu, terus rasa diri sendiri lebih sihat. Walaupun lepas tu minum ais 3 gelas. Dan kita belum cerita pasal budu. Budu ni bau dia macam cinta lama. Susah nak terima mula-mula. Tapi bila dah serasi tak boleh berpisah. Bila semua ni bercampur, nasi kerabu jadi satu hidangan yang seimbang. Ada masin, ada pedas, ada segar, ada rasa kampung yang buat kita rasa tenang. Makan nasi kerabu bukan sekadar makan, dia pengalaman. Sebab itu nasi kerabu layak berada di tempat kelima. Dia mungkin tak glamour, tapi siapa yang faham dia tahu. Diam-diam sedap. Tempat keempat, char kway teow. Char kway teow ialah makanan yang tak pernah tanya perasaan kita. Dia tak peduli kita diet ke tak, dia tak kisah kita janji nak makan salad. Dia datang dengan satu misi, buat kita lupa niat baik sendiri. Bila char kway teow dimasak, bunyi kuali panas, api besar, tangan tukang masak yang laju, semua tu dah cukup buat perut berbunyi sebelum makanan sampai ke meja. Char kway teow ni ringkas tapi berbahaya. Kway teow, telur, taugeh, kicap, udang, sedikit cili. Tapi bila dimasak dengan teknik yang betul, rasa dia boleh buat orang senyap masa makan. Tak sempat bercakap sebab mulut sibuk. Yang buat char kway teow istimewa ialah wok hei. Bau dan rasa asap kuali yang bagi karakter unik. Kalau tak ada rasa tu, orang akan kata, sedap, tapi macam kurang Char kway teow ni juga makanan jujur. Dia tak cuba nampak cantik, tak hias pinggan pelik-pelik, tapi bila masuk mulut, terus buat kita senyum. Sebab itu char kway teow berada di tempat keempat. Dia makanan rakyat, makanan malam, makanan yang buat kita cakap, tak apalah, esok kita diet. Tempat ketiga, roti canai. Roti canai ialah makanan yang wujud hampir setiap masa. Pagi ada, tengah hari ada, malam ada, bahkan pukul 3 pagi pun dia masih setia, menunggu pelanggan yang lapar dan kecewa dengan hidup. Roti canai ni ajaib. Bahan dia sangat simple. Tepung, air, minyak. Tapi bila kena tangan yang betul, dia jadi makanan yang boleh buat orang luar negara jatuh cinta dengan Malaysia. Ada roti canai kosong, ada roti telur, ada roti pelanta, ada roti tisu yang tinggi sampai rasa macam nak runtuh bila angkat. Bila dicicah dengan kuah dal atau kari, setiap suapan rasa lengkap. Rangup di luar, lembut di dalam, dan kuah pula penuh rempah yang memeluk roti dengan penuh kasih sayang.
Roti canai ini bukan sekadar makanan. Dia tempat lepak, tempat borak, tempat bincang masalah dunia, dari isu ekonomi sampai isu siapa lupa bayar, hutang teh tarik. Sebab itu roti canai duduk di tempat ketiga. Dia makanan semua orang, tak kira kaya, sederhana, atau hujung bulan. Tempat kedua, nasi lemak. Nasi lemak ialah makanan yang kalau dicalonkan sebagai Perdana Menteri Perut, confirm menang tanpa bantahan. Nasi lemak ni luarannya nampak simple. Nasi santan, sambal, ikan bilis, kacang, telur. Tapi kekuatan sebenar dia ada pada sambal. Sambal nasi lemak ni penentu hidup mati. Kalau sambal sedap, nasi lemak serat tulis pun rasa macam sepupu boleh. Kalau sambal gagal, nasi lemak mahal pun boleh jadi trauma. Nasi lemak boleh dimakan bila-bila masa. Pagi sarapan, tengah hari lunch, malam pun boleh kalau perut masih bernafsu. Setiap negeri ada versi sendiri. Ada yang pedas menyengat, ada yang manis berlemak. Tapi semuanya tetap nasi lemak Malaysia. Sebab itu nasi lemak berada di tempat kedua. Dia hampir sempurna, tapi masih ada satu raja di atasnya. Tempat pertama, rendang. Rendang bukan sekadar makanan. Dia adalah maruah, kesabaran dan keagungan rempah. Rendang dimasak lama, bukan untuk orang tergesa-gesa. Dia ajar kita satu benda. Benda sedap memang perlukan masa. Daging lembut, rempah meresap, santan pecah minyak, setiap suapan rasa padu sampai ke jiwa. Rendang tak perlu berkuah banyak. Dia berdiri dengan yakin, tak kering, tak basah, dia berada di zon sempurna. Makan rendang dengan nasi panas, kita tak bercakap. Kita hormat makanan. Sebab itu rendang ialah tempat pertama, tak perlu debat, tak perlu undian. Itulah dia 5 makanan Malaysia paling sedap dari tempat kelima sampai tempat pertama. Versi Perut Rakyat dibawakan khas oleh TV Rosak Studio, channel yang rosak TV dia, tapi selera tetap HD. Kalau makanan kegemaran anda tak masuk senarai, jangan marah, jangan report. Komen saja, kita gaduh secara beradab. Jangan lupa like, share, subscribe TV Rosak Studio. Dan ingat satu pesan penting, Malaysia bukan saja kaya budaya, tapi sangat kaya rasa. Jumpa lagi di video seterusnya. Salam kenyang dari TV Rosak Studio. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.